Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran Jawi online tahun 5. Tajuk kita hari ini adalah tajuk yang baru, iaitu tentang tajuk akronim. Apa tu akronim? Apa tu akronim? Dalam buku kita menggunakan silibus buku tahun 5, buku tahun 5 JAIS. Dalam buku ada muka surat 55, boleh kita rujuk sama-sama. Pelajaran yang keempat, tajuk kita adalah akronim. Dalam akronim ni apa? Akronim adalah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf pertama. Huruf pertama saja kita gabungkan dan menjadi satu singkatan yang disebut akronim. Sekali lagi, kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf pertama. Jelas? Gabungan pertama saja. Contoh perkataan MARA, JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Apa lagi? Contoh, tak apa. Banyak lagi. MARA, RISDA, KLCC, KFC, Kentucky Fried Chicken. Apa lagi? Dah banyak lagi lah. Tak apa. Kamu kena faham dulu akronim tadi. Saya sebut tadi, gabungan huruf-huruf pertama menjadi satu singkatan. Jelas? Saja. Dalam akronim ni ada 3 bahagian, 3 jenis akronim. Pertama adalah akronim. Mana pen? Akronim kata bahasa Melayu. Hari ni Ustaz kasih satu je, akronim kata bahasa Melayu. Kedua adalah akronim kata bahasa Inggeris. Dan yang ketiga, akronim yang dilafazkan bagi kata bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah gabungan. Gabungan antara dua akronim. Tak apa, hari ni hanya satu saja, iaitu tentang akronim kata bahasa Melayu. Seterusnya, akronim kata bahasa Melayu pada kata bahasa Melayu. Contoh perkataan akronim tu yang saya sebut tadi. Sekarang saya buat adalah SK Pulau Indah. SK Pulau Indah. Maksud SK, S tu apa, K tu apa? SK tu Sekolah Kebangsaan Pulau Indah. Sekali lagi, Sekolah Kebangsaan Pulau Indah. MRSM, sama juga. MRSM Besut, University Malaya UM, dan Hospital Kuala Lumpur atau panggil HKL. Itu adalah contoh dia. Seterusnya, ini adalah dalam satu perkataan. Dalam akronim pada kata bahasa Melayu, contoh dia adalah Sultan Muhammad kelima merupakan Yang di-Pertuan Agong yang ke-15 mulai 13 Disember 2016. Contoh perkataan, sama kita baca ya. Ustazah Siti Aminah berazam untuk menjadi seorang guru besar yang berdedikasi. Guru besar. Tadi adalah dalam Jawi terdapat dalam akronim bahasa Melayu. Sekali lagi saya ulang. Dalam akronim kata bahasa Melayu, penulisan nama, jawatan, pangkat dan gelaran. Contoh tadi, guru besar, Yang di-Pertuan Agong, doktor, apa lagi, Datuk, Datuk Tun ke kan. Nama-nama tu nama gelaran ataupun kata nama khas. Nama khas yang berupa nama jawatan, pangkat, gelaran dan nama khas. Nama khas bukan nama dari yang lain.
bukan nama khas, bukan nama diri yang lain. Serapan mungkin ditulis dalam bentuk kata dan ejaan yang penuh. Okey, dalam penulisan jawatan, pangkat ataupun gelaran tun, Tan Sri, kena tulis nama penuh, tidak boleh letak nama singkat-singkat. Itu dalam kata akronim kata bahasa Melayu yang pertama. Ni yang pertama ya. Kita tengok dulu. Kini contoh-contoh dia dalam buku ada. Okay. Yang pertama profesor. Profesor ni apa? Profesor adalah orang yang cerdik pandai. Okay, Profesor Datin Zarina adalah anak jati negeri Selangor dan beliau seorang pakar dalam bidang ekonomi. Okay, profesor ni ada dua jenis. Profesor falsafah dan profesor yang bahagian lain lah kan. Dan doktor pun sama. Doktor pun doktor falsafah dan doktor perubatan. Okay, doktor kena tulis nama penuh. Tak ada DK sahaja. Doktor tulis nama penuh. Dr. Hani merupakan doktor pakar kanak-kanak yang terkenal di Malaysia. Dr. Hani merupakan doktor pakar kanak-kanak yang terkenal di Malaysia. Okay, yang ketiga, yang berhormat. Yang berhormat Tuan Haji Ramli bin Abdullah telah merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah. Ampunan Jemaah. Okey, jadi di sini semua gelaran ni kita tulis nama penuh. Kena tulis penuh, kena nama penuh. Tulis penuh. Profesor, tulis pa, ra, waw, pa, yasin, waw, ra. Profesor, doktor, dal, waw, kaf, ta, waw, ra, tu, doktor. Yang berhormat, kena tulis penuh, dia tak boleh tulis singkat. Okay, ni yang pertama. Okay, sekarang adalah yang kedua, akronim bagi singkatan. Okay, dalam bahasa Melayu tadi penuh, sekarang ni adalah singkatan. Okay, dalam akronim bahasa Melayu, singkatan penggal nama bagi jabatan, organisasi, pertubuhan, syarikat, nama jawatan, pangkat dan seumpamanya dalam Melayu ditulis dengan menggunakan huruf dalam abjad Jawi dan diletakkan tanda noktah selepas setiap huruf tersebut. Okey, kena letak noktah. Okay, ini adalah contoh-contoh macam tadi Ustaz sebut. Akronim ni, maksud akronim adalah singkatan yang terbentuk daripada huruf-huruf di awal perkataan. Kita sebut. Jadi macam mana Ustaz? Okay, contoh KFC tadi kan. KFC. K huruf dia kaf. F adalah fa. C adalah ca. Jadi setiap perbezaan tu letak titik. Contoh macam mana? Okay, tengok sama. Okay, ni contoh dalam nama syarikat. Bank Islam Malaysia Berhad. Bank Islam Malaysia Berhad. BIMB. Okay, singkatan dia BIMB. Dalam Jawi dia ba alif mim ba. Okay. Bank Simpanan Nasional. Bank Simpanan Nasional. Bank Simpanan Nasional ni apa? Bank pakai ya ba di awal, simpanan S pakai ya sin di awal dan nun pakai nasional di awal. Okay, ni ada semua ada singkatan. Contoh BSN, orang tak sebut lah Bank Simpanan Nasional. Orang sebut BSN je. Sebab dia nak singkat kan. Itu dinamakan akronim. Orang tak sebut lah TMB. Orang tak sebut lah Tenaga Nasional Berhad. Okay, hari ni mak rasa nak pergi pejabat Tenaga Nasional Berhad lah. Dia macam panjang lah kan. Jadi itunya ada akronim. Nak pergi TMB lah, nak bayar bil. Orang tahu dah. Tenaga Nasional Berhad. Okay, hari ni abang nak pergi ni lah. Nak pergi Telekom Malaysia lah. Macam pelik ke? Tak ada pelik. Betul. Cuma ni adalah singkatan untuk memudahkan dalam kita percakapan kita dan komunikasi kita. Jadi sebut TM.
Telekom Malaysia. Itulah fungsi akronim untuk memudahkan kita punya percakapan dan komunikasi kita. Okey. Okey, ni contoh macam syarikat lah banyak kan. TMB ta, nun dan ba. Ta, nun dan ba. Ta, nun dan ba ni kena buat apa? Tak titik tengah. Letak notah Ustaz? Tak boleh. Tak koma ke? Tak boleh. Yang ni semua salah. Kena letak tanpa sengkang ke? Tak letak titik, letak sengkang. Tak boleh. Tak titik. Okay, jelas TM bersama T, ta dengan mim. Jelas? Okay. Seterusnya, nama jabatan. Nama jabatan ni macam contoh syarikat ataupun nama-nama organisasi lah. Contoh jabatan apa? Jabatan DBP. Dewan Bahasa dan Pustaka. DBP. Orang sebut singkatan DBP. Kalau orang faham, oh DBP tahu dah. Sekali orang faham dah. Tapi kalau orang tak faham, apa tu DBP sebutlah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Cerita kat dia, DBP tu ada Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau orang kerja sana kan, orang kerja DBP, takkanlah hari-hari dia sebut kita sekarang nak pergi, kita Dewan Bahasa Pustaka, dia sebut lajulah. Tapi lama-kelamaan kadang dia sebut DBP je, singkatan. Jadi dalam Jawi nak guna singkatan tu dal bapa. Dan IPG, apa tu? Institut Pendidikan Guru. Institusi Pendidikan Guru. IPP pula. IPG. IPG, Institut Pendidikan Guru. Dan dijauhikan alif ya pakai I, jadikan alif ya, I, pa pakai pa, dan guru pakai ga sahaja. Okey, Ustaz lupa nak cerita tadi. Dalam kata pinjaman yang ni, kita hanya menggunakan kad dalil sahaja. Tidak perlu kita nak mengeja. Dalam bahasa Inggeris ni Ustaz akan ajar cara lain. Dia tak gunakan kad dalil, dia hanya dia mengeja. Nanti Ustaz akan ajar. Dalam Jawi, dalam akronim kata bahasa Melayu hanya menggunakan kad dalil sahaja. Contoh DBP, D apa? Dal. B apa? Ba. P apa? P. Gunakan kad dalil sahaja. Ikut kad dalil, kaedah Jawi, padanan huruf, dan kita dah dapat dah. Okey, sama balik Okay, HUKM, Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. TUDM, dan telah dijawikan TUDM. Ta, alif waw u, dal dan M untuk menggantikan dalam Jawi. Okey, ni tadi adalah jabatan. Sekarang kita masuk nama jabatan dan pangkat. Okey. Guru besar kita panggil GB je. Kadang-kadang kita panggil GB. MB, Menteri Besar. JKK. Semua adalah kata-kata pinjaman dan pangkat. KPN, Ketua Polis Negara. Contoh KPN, Ketua Polis Negara. Dan KPP, Ketua Penolong Pengarah. KPP. Okey, tadi Ustaz sebut kan kalau gelaran pinjaman ni pun kena tulis nama penuh, doktor, guru besar, guru besar kan. Okey, macam ni. Dalam penulisan, kita perlu memastikan kita perlu meletakkan dahulu yang utama dahulu. Maksudnya kita tulis penuh dahulu guru besar. Lepas tu kalau nak tulis dalam kurungan GB ke tak apa, boleh. Contoh kita nak tulis apa tadi? Contoh perkataan tadi, Dewan Bahasa dan Pustaka kan. Okay, mula-mula kita tulis Dewan Bahasa dan Pustaka. Ni untuk dalam penulisan tau. Dalam penulisan kita nak tulis karangan ataupun tulis apa, kena tulis dulu yang penuh. Dewan Bahasa dan Pustaka, dan dalam kurungan Dal Bapa. So Dal Bapa tu DBP. Lepas tu dalam ayat seterusnya kalau nak gunakan DBP tak apalah, sebab kita dah mentionkan yang atas sekali mula-mula. Dewan DBP Dal Bapa tu adalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi seterusnya dalam kerangan tu kita faham dah apa yang disampaikan. Dal Bapa tu tahulah. Tak adalah tiba-tiba tulis ingat ini kami daripada Dal Bapa. Tak tahu apa dia. Dal Bapa ni apa benda? DBP tak faham. Jadi kita tulis penuh dulu
untuk kita menerangkan DBP ni mewakili apa, dan barulah kita boleh menggunakan singkatan akronim dan seterusnya. Itu dalam penulisan lah, saya nak penambahan ni lah. Okay, jelas Contoh lain, SRA, Sekolah Rendah Agama. Sekolah Rendah Agama, SRA, Sin, Ra, Alif. Okay, Sekolah Rendah Agama Integrasi. Integrasi macam seriti je kita. Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam. Sekolah Rendah UPSR, Ujian Penilaian Sekolah Rendah. PSRA, Pasin, Ra, Alif, Penilaian Sekolah Rendah Agama. Okay, semua ni senang je. Senang sangat. Kamu faham dah UPKK tu apa. Kamu tak tahu ni, tak ada UPKK kan? UPKK, PKG apa, Pusat Kegiatan Guru atau PIBG, UKM Siti Kebangsaan, USM, MRSM dan SBP, Sekolah berasrama penuh. Semua ni dah ada dalam buku, daripada muka surat 55 sampai muka surat 60 tak silap. Okay, 61, 60, 64 macam tu lah. Okay, harap semua jelas. Senang dalam ni. Kita dalam akronim ni adalah singkatan. Saya ulang balik. Sebab orang takut tak faham apa tu akronim sebab bahasa dia pelik atau sebab kita tak biasa guna. Kalau kita biasa guna, kita akan ingat selalu. Okay, akronim maksud dia singkatan gabungan huruf pada awalan perkataan. Contoh PIBG, jadi UKM, UPSI, MRSM, Maktab Rendah Sains Mara. Semua ni adalah singkatan. Okay, sekarang Ustaz nak masuk dah. Kita nak belajar dah. Okay, kita nak eja. Cuba kita eja lah kan. JKR. Senang je JKR. J. Tengok J. J apa? J huruf dia. Tengok sini kat dalil. J huruf Jim. Mana Jim? Mana kamu Jim? Hilang. Okay, ada Jim. Tu Jim. K apa? K pakai kaf ke kof? Pakai kaf. J pakai apa? J pakai R. JKR. JKR apa? Jabatan Kerja Raya. Pakai Ra. Okay, jadi Jabatan Kerja Raya, JKR. Jim, kaf, Ra. Okay, selepas setiap huruf ni perlu dibezakan dengan titik. JK, titik, kaf, titik dan Ra. Okay, SK apa? Sekolah Kebangsaan. SK pun sama. S apa? Sin. K apa? Kaf. Sin, titik, kaf. LZS. L apa? Lam. Z apa? Zai. Sin adalah S adalah sin. Balik dah, pening lah Ustaz. Okay, dan contoh satu lagi saya bagi contoh. Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Al-Hawariyun. Sekolah kita lah ni. Macam mana kita nak eja Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam ni? Okay, pertama kali kena tulis dulu kita punya nama penuh tu, Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam, dan singkatan dia adalah SERITI. SERITI ni adalah itulah disebut akronim dan nama belakang Al-Hawariyun. Okay, contoh eja dia Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam SERITI. Sin, S, R, Ra, I, Alif Ya, T pakai Ta, I pakai Alif Ya. Sebab apa Alif Ya? Tak pakai Ya je. Okay, dalam akronim kita perlu menggunakan dalam dalil ni warna hijau ni. Okay, dalam nak mengeja Jawi kita kena menggunakan, kalau bervokal menggunakan Jawi dalam vokal awal suku kata yang warna hijau. Kalau U alif waw, O alif waw, I alif ya, I taling alif ya, I pepet I dan E pakai alif. Senang je tu. Senang kan eja kan? Akronim ni jelas senang je. Okay, seterusnya perkataan orang kurang upaya. Apa tu? Ataupun singkatan dia
OKU. OKU apa? O apa? O alif waw O. Alif waw O. K kaf. U alif waw. OKU. Kita nak OK. OKU. Alif waw O kaf K U alif waw. Seterusnya program latihan khidmat negara atau disebut, tengok awal, P L K N. PLKN. PLKN, program latihan khidmat negara. P apa? P huruf pa, L lam, K kaf, N huruf nun. PLKN. Ataupun contoh perkataan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. JPJ macam mana JPJ? Macam biasa, Jabatan Jim Alif Jabatan Nun Tan. Jabatan Pengangkutan Pengangangang Kaf Waw Kutanun Tan. Pengangkutan Jalan Jim Alif Lam Nun Lan. Jalan. Dan JPJ macam mana? J huruf Jim, P huruf Pa, J huruf J balik. JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Betul tak? Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Okay. Akronim ni tengok di kod awal perkataan tu disebutkan. Tengok pengertian tadi, jabatan. Tengok balik pengertian akronim tadi, iaitu gabungan huruf singkatan gabungan huruf-huruf di awal perkataan yang menjadikan dia lebih ringkas. Itu tengok huruf abjad yang awal-awal sekali apa, itulah dipanggil akronim. Okay, itu saja untuk hari ini. Semoga memberi manfaat dan Ustaz sediakan sedikit latihan untuk kamu. Semoga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau ada salah silap dan kekurangan daripada saya. Assalamualaikum.